Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sentiasa di dalam rahmat Allah dan mudah-mudahan sentiasa dilindungi dan berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung kembali pelajaran IT di bawah topik kemahiran asas Microsoft PowerPoint bahagian yang ketiga. Kalau kita imbas kembali pelajaran yang lalu berkenaan dengan kemahiran asas Microsoft PowerPoint bahagian yang pertama, kita belajar tentang pengenalan asas apa itu Microsoft PowerPoint dan kemudian kita belajar bagaimana menggunakan shapes dan juga memasukkan teks. Dan pada bahagian yang kedua, kita belajar cara untuk memasukkan kesan transition dan juga animation pada slide, pada teks dan juga pada image. Pada kali ini, untuk bahagian yang ketiga, kita akan tambahkan lagi sedikit kemahiran di dalam Microsoft PowerPoint. Mari kita sama-sama mulakan. Mula-mula kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Blank presentation. Dan kemudian kita buang terlebih dahulu kotak yang disediakan untuk tajuk ni. Klik pada garisan putus-putus yang terdapat pada kotak dan kita tekan delete. Begitu juga dengan kotak yang ada bahagian bawah. Kita tekan garisan putus-putus ni dan kemudian kita tekan delete. Mudah sahaja pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita akan menggunakan aspek animation ataupun animasi. Di dalam kemahiran asas Microsoft PowerPoint pada kali ini, kita akan tambahkan lagi satu kemahiran di dalam elemen animation. Untuk menggunakannya, kita kena masukkan gambar terlebih dahulu. Ingat lagi tak cara nak masukkan gambar? Tekan insert, kemudian tekan picture, kemudian ambil satu image. Saya ambil ayam comel, insert, dan kemudian saya kecilkan ayam ni. Kemudian klik pada bahagian gambar dan tekan butang animation. Pergi dekat bahagian penjuru anak panah kecil ni, anak panah kecil bahagian bawah, tekan. Terdapat motion parts yang disediakan. Pada pelajaran yang lalu, kita dah belajar cara nak menggunakan entrance, emphasis dan juga exit. Bagus hasil yang dipersembahkan pada minggu yang lalu. Dan pada kali ini kita akan menggunakan motion parts pada image yang akan kita animasikan. Terdapat 6 jenis motion parts yang disediakan. Setiap satunya memberikan satu pergerakan animasi yang berbeza. Kita akan cuba satu persatu dan kita akan mulakan dengan lines. Mula-mula kita klik gambar dan kemudian kita tekan butang more dan kita ambil lines. Pergerakan yang akan dihasilkan apabila kita menggunakan menu ataupun butang lines, dia akan menghasilkan satu pergerakan lurus. Contohnya ayam ni, setelah kita letakkan animasi lines, dia akan bergerak secara lurus. Nampak tak ada garisan titik-titik, garisan putus-putus ni, dan juga ada dua bintik ataupun dua butang yang berwarna hijau dan juga warna merah. Warna hijau tempat dia bermula, warna merah tempat dia berhenti setelah bergerak secara lurus. Pergerakan ini kita boleh pindahkan mengikut kehendak kita. Contohnya, saya nak ayam kecil ni, ayam comel ni dia bergerak daripada penjuru sebelah kiri bergerak ke penjuru sebelah kanan. Cuba perhatikan di sini. On click maksudnya kita klik mouse baru dia bergerak. Tapi kalau kita pilih after previous, maka dia akan bergerak secara sendiri. Cuba kita klik after previous. Dan kita tekan slideshow. Nampak? Ayam tu telah bergerak daripada penjuru sebelah kiri
ke penjuru bawah sebelah kanan. Tekan escape. Baik, ini adalah pergerakan secara lines. Saya nak cuba masukkan lagi seekor ayam comel. Insert pictures. Gambar yang sama, saya kecilkan lagi dan saya letakkan di penjuru sebelah bawah. Pun sama, saya tukarkan di sini on click kepada after previous supaya dia bergerak sendiri. Nampak tak? Tanda angka kosong, tandanya dia akan bergerak sendiri. Tekan butang slideshow. Yeay, ayam tu dah bergerak secara lurus mengikut kehendak kita. Tekan escape button. Baik, ini adalah pergerakan animasi yang menggunakan lines. Bagaimana pula dengan menggunakan arcs? Kita tambahkan slide yang baru, klik sebelah kanan mouse dan tekan new slide. Buang dahulu. Kemudian masukkan lagi ayam comel. Kalau kita nak tukarkan dengan gambar yang lain pun boleh. Kita kecilkan ayam ni. Kemudian kita tekan butang animations. Tekan butang more. Kita ambil pergerakan arcs. Itu adalah pergerakan arcs. Dia akan bergerak secara pergerakan melengkung. Jadi kita letak dia jauh sikit. Dan kita bagi lengkung dia lagi jauh. Dan kita tukarkan on click kepada after previous. Jom kita tengok slideshow. Macam nak terbang pula. Tekan butang escape. Cukuplah kita masukkan seekor. Baik, ini adalah pergerakan secara lines. Yang ni pergerakan secara arcs. Yang ketiga, kita masukkan slide yang baru, add new slide. Kita buang dulu garisan ni. Kemudian kita masukkan gambar ayam comel, kecilkan dan tekan butang animation. Tekan butang more. Ambil butang turns. Pergerakan yang dihasilkan menerusi butang turns ialah pergerakan secara L-shape, iaitu hampir membentuk kepada huruf L. Saya letak jauh sikit ke tengah. Kemudian kita buangkan on click dan tukar kepada after previous. Jom kita cuba. Comel. Mudah kan? Siapa nak letak dia banyak-banyak pun boleh. Kemudian kita ambil yang keempat, iaitu shapes. Baik, untuk slide yang berikutnya, kita sebenarnya boleh duplicate ataupun salin slide ni selain daripada kita tambahkan slide yang baru. Jika kita menambahkan slide baru, maka setiap kali itulah kita kena tambahkan image dan kita kena buang kotak untuk tajuk tadi. Untuk lebih mudah pada kali ini, kita belajar cara untuk duplicate ataupun kita salin slide yang telah pun kita hasilkan tadi, kemudian kita tukarkan settingnya. Jadi, cara untuk duplicate ataupun salin slide yang telah pun kita hasilkan, kita klik sebelah kanan mouse dan kemudian kita tekan duplicate slide. Duplicate slide, iaitu kita duplikasi ataupun salin slide yang sedia ada. Kita tekan duplicate slide. Nampak? Slide yang sama. Tapi efek dia pakai efek yang turns. Sekarang kita nak gunakan efek shapes. Kita nak pakai animasi shapes. Jadi caranya ialah kita klik pada anak ayam comel ni dan kita tekan butang shapes. Maka pergerakan animasi yang terhasil adalah animasi shapes. Yang kita salin daripada yang asal ialah animasi turns. Kembali kepada animasi shapes, kita letakkan dia di tengah dan kemudian kita panjangkan putaran bulatan anak ayam ini.
dan kemudian kita setting dekat after previous. Jangan lupa. Dan kemudian tekan slideshow. Lajunya anak ayam comel. Kemudian yang kelima, kita duplicate lagi. Slide yang keempat ni kita duplicate untuk hasilkan slide yang kelima. Tetapi kita nak tukarkan kepada animasi loops. Klik image dan tekan loops. Mudah kan? Jadi pergerakan animasi yang terhasil dengan menggunakan butang loops, dia buat pergerakan macam angka 8. Nampak tak? Dia pergerakan angka 8. Jadi kita boleh pindahkan kedudukan ayam dan kemudian kita besarkan atau luaskan jarak perjalanan ayam. Biar dia penat sikit. Kemudian kita tekan after previous dan tekan butang slideshow. Lajunya, boleh tak kita perlahankan dia? Boleh. Caranya ialah kita tekan animation pane. Dekat bahagian ni kita tekan anak panah hitam di sebelah ujung ni dan kemudian kita pilih timing. Ni nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Ni pelajaran ni advance ni. Ini untuk yang orang yang dah pandai gunakan PowerPoint, tapi ini sekadar satu pendedahan. Tak buat pun tak apa. Yang penting ialah kita belajar cara nak masukkan ke 66 animasi ni. Kita belajar cara nak gunakan ke 66 animasi ni. Jadi ini sebagai satu tambahan kepada sesiapa yang ingin mencuba jadi macam mana supaya pergerakan dia ni taklah laju sangat ataupun kita nak cepatkan dia lagi. Jadi caranya untuk siapa yang nak tahu, tekan animation pane ni dan tekan anak panah belah ujung ni, kemudian ambil timing pemasakan. Nampak tak? Dia bergerak tadi tu dengan selaju 2 saat. Dan saya nak dia bergerak lagi lambat, 5 saat. Kat sini pun dia ada tulis repeat. Repeat ni nak ulang ke tak pergerakan dia tu? Apa kata kita bagi dia ulang-ulang pusing tu sebanyak 5 kali. Dan tekan OK. Kemudian kita tekan slideshow. Tengok tu, dia pusing 1, 2, 3, 4, 5. Bagi dia pening. Dah cukup. Kalau nak lajukan dia tadi, tekan dekat timing dan kemudian kita letak dia fast 1 second untuk buat satu pusingan lengkap. Tengok hasil dia. Seronok tak? Pening? Tak apa. Kalau pening tak payah buat yang pemasakan dekat bahagian animation pane ni, tak payah. Masukkan yang ini pun dah memadai. Dan kita pergi ke bahagian yang lebih seronok. Jadi untuk slide yang ke-6, kita duplicate slide yang ke-5, klik kanan dan tekan duplicate. Kemudian kita tekan anak ayam ni dan kita buang animasi. Cara nak buang animasi ialah kita klik dekat bahagian angka yang ada dan tekan butang delete. Nampak tak? Jadi macam ni kan. Untuk buang animasi yang sebelum ni, caranya ialah kita klik dekat angka kosong ni ataupun angka yang ada kat sini dan kemudian kita tekan butang delete. Nanti animasi yang dah masukkan sebelum-sebelum ni kita boleh buang. Sekarang dia tak ada animasi. Kita akan masukkan animasi yang terakhir iaitu custom path. Dan saya nak buat pergerakan mengikut kehendak saya. Ayam kena bergerak ke bawah, kemudian bergerak ke kanan, kemudian bergerak ke atas, kemudian bergerak ke kanan, ke bawah, ke ujung, ke penjuru sini pula, ke penjuru sana pula, kemudian turun bawah,
kemudian pergi kat sini dan patah balik tempat asal. Lajukan. Untuk perlahankan dia kita dah belajar tadi. Tapi sebelum tu jangan lupa kita letakkan dia daripada on mouse click kepada after previous. Dan untuk perlahankan dia, tekan dekat animation pane ni. Ambil anak panah belah ujung. Timing ni pemasaan. Kita nak lambat cepatkan dia. Kemudian tekan timing. Saya nak tekan dia selama 5 saat untuk lengkapkan satu pusingan. Dan saya nak dia bergerak tanpa henti sehingga saya tekan mouse baru dia berhenti. Dan tekan OK. Dan kemudian kita tekan slideshow. Bunyi kipas tadi patutlah bising. Sekarang anak ayam ni dia bergerak tanpa henti selagi saya tak tekan mouse. Nampak tak? Okey, bila kita tekan mouse, dia akan kembali kepada asal. Sekarang saya nak cuba sekali lagi custom path tapi dengan pergerakan yang lain. Saya duplicate terlebih dahulu slide yang ke-6 ni dan kemudian saya buang animasi tadi, tekan delete. Klik dekat gambar, pergi dekat butang more, ambil custom path. Sekarang saya nak ayam ni dia bergerak ke atas. Kita boleh tentukan ke mana dia nak pergi. Okey, tekan after previous. Kemudian animation pane tadi ni, pergi dekat butang ujung, ambil timing, pemasaan. Dan kemudian saya nak panjangkan kepada 5 saat. 5 seconds, very slow. Dan saya nak dia repeat until next click. Maknanya kita tekan mouse baru dia berhenti bergerak. Okey. Dan kemudian tekan slideshow. Pusing lagi. Baik. Jom kita lihat semua slide yang telah kita hasilkan daripada slide yang pertama. Tekan slideshow. Yang kedua, kena tekan mouse baru dia bergerak ke slide yang lain. Yang ketiga. Yang seterusnya. Biar dia muntah. Dan ini second last. Kemudian yang ni yang terakhir. Biar dia pusing-pusing dulu. Baik, cukup setakat ini dulu pelajaran kita pada hari ini dalam kemahiran asas Microsoft PowerPoint dalam menggunakan kemahiran animasi motion parts. Pada minggu akan datang, kita akan cuba hasilkan satu animasi seperti ini. Nak cuba tak? Kalau nak cuba, InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu akan datang. Baik, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, rajin-rajin solat, rajin-rajin tolong mak dan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kejor. Oh, langgar pula. Ngelak lumba apa main langgar-langgar ni.